Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat hari ini melibatkan menghina pelanggan McDonald sebenarnya merugikan kempen boykot entiti pro-Israel. Baru-baru ini kita digemparkan dengan tangkapan oleh polis terhadap 3 orang lelaki yang telah mengugut pelanggan sebuah restoran segera yaitu McDonald. Mereka mengugut dan juga membuat provokasi yang agak melampau. Dan dikatakan bahwa ada rekaman CCTV terhadap perkara tersebut. Juga dalam keterangan oleh orang yang buat laporan polis itu, beliau dipanggil keluar daripada restoran itu dan dibuat satu provokasi, tapi beliau coba mengelak dan telah masuk semula ke restoran. Tetapi tindakan 3 orang lelaki itu menunggu selepas mereka orang yang membuat laporan diugut itu keluar daripada restoran untuk pulang ke rumah. Beliau akhirnya didatangi semula dan kali ini dibuat provokasi yang seterusnya sehingga berlaku sesuatu yang agak tidak masuk akal. Sehinggalah beliau membuat laporan polis tersebut. Ramai netizen marah dengan tindakan tersebut. Kata mereka kalau nak memboikot, boikot sajalah. Tapi jangan sampai memaksa orang. Itu hak orang lain, itulah hak asasi manusia, kata mereka. Kalau nak memboikot, teruskan memboikot. Tapi jangan sampai memaksa orang. Kalau Anda nak lakukan boikot, lakukan saja. Tapi jangan sampai memaksa orang, kata mereka. Ini tidak apa yang mereka nak, dia nak orang juga lakukan. Tidaklah semua orang mempunyai pendapat seperti Anda yang suka memboikot sana-sini, kata netizen. Hari ini, boikot divestment sanction Malaysia di BDS Malaysia mengecam sikap melampau pihak tertentu kerana menggambarkan pelanggan restoran McDonald seumpama anjing. Menganggap ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam, Pengerusi BDS Malaysia Muhammad Nazari Ismail berkata, sepatutnya penjelasan diberikan kepada mereka mengapa usaha memboikot rakaian makanan segera terbabit dibuat agar pengguna mendapat kefahaman yang sebenar. Jika kita hendak meyakinkan orang dengan hujah kita kena lakukan secara berhikmah atau bijaksana, kata beliau. Ini juga adalah nasihat ada dalam Al-Quran, yaitu berhikmah, bijaksana dalam dakwah. Kata-kata kesat dan menghina mestilah dielakkan sebab itu bukan cara yang hikmah atau bijaksana. Sepatutnya kita terangkan dengan baik kenapa McDonald's menjadi tumpuan usaha gerakan boikot antarabangsa, katanya, kepada Malaysia kini hari ini. Terdahulu tular beberapa post kecam di media sosial yang menggambarkan anjing menikmati hidangan McDonald dipercayai dihasilkan seorang pengguna Facebook. Mengulas perkara itu, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Quran Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Abdul Hafiz Salehuddin berkata, walaupun berbeza dalam pendapat, Islam tetap mengharamkan penghinaan atau menyamakan manusia dengan binatang. Dalam hal ini, tidak sepatutnya bahkan berdosa seseorang itu menghina golongan yang tidak terlibat dalam boikot dengan memberi gambaran negatif seperti anjing kepada mereka. Ini kerana di dalam Al-Quran dan hadis juga menyatakan bahawa dilarang menghina sesama umat Islam. Perbezaan pendapat mengenai boikot bukanlah suatu masalah sehingga perlu memaki hamun sesama masyarakat, katanya. Muhammad Nazari berkata, Malaysia mempunyai undang-undang dan semua pihak perlu patuh kepada peraturan ditetapkan pihak berkuasa. Bahkan katanya, usaha menyekat kemungkaran juga tertakluk pada undang-undang tertentu. Sebagai contoh, kalau kita nampak orang Islam memasuki kedai judi, kita tak boleh pukul dia, sebaliknya berikan nasihat. Samalah juga dengan isu boikot syarikat yang terlibat dengan Israel. Bagi orang yang tak mahu boikot, kita boleh nasihat mereka tetapi tak perlu ganggu mereka secara fizikal. Ini adalah memberi persepsi negatif kepada usaha memboikot yang merupakan usaha murni untuk membantu rakyat Palestin yang dizalimi dan ditindas, katanya lagi. Tambah Muhammad Nazari, peranan BDS Malaysia dalam gerakan boikot
ialah memberi penerangan yang terperinci berkenaan apa yang sedang berlaku di Palestin, serta kenapa seluruh dunia perlu memberi bantuan kepada rakyat Palestin. Katanya cara yang sangat berkesan untuk melemahkan ekonomi negara haram Israel ialah apabila semua syarikat perniagaan di dunia tidak mau terbabit dengan rejim terbabit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas hangatnya cerita penyelamatan oleh Anwar Ibrahim terhadap aktivis Nadir An-Nuri dan keluarganya yang juga dikenali sebagai misi gila, akhirnya PAS bersuara. Ini yang kita nanti-nantikan. Apa komen PAS selepas ahli atau penyokong tegar PAS ini diselamatkan. Akhirnya PAS ucap terima kasih kepada Perdana Menteri telah membantu membawa keluar keluarga Nadir. Inilah yang kita harapkan, tidak melihat pada perseteruan semata-mata, tapi melihat kepada kedamaian, perdamaian, dan saling mengucapkan yang baik-baik saja. PAS mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana berusaha membantu membawa keluar aktivis Nadir An-Nuri yang berada di Palestin. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari berkata, usaha tersebut memerlukan hubungan yang baik khususnya dengan Mesir bagi membawa keluar aktivis itu. Terima kasih atas kesungguhan dan usaha Perdana Menteri memastikan keluarga saudara Nadir An-Nuri disatukan semula. Tentu sekali ia memerlukan kepada perbincangan dan hubungan baik dengan Mesir, khususnya bagi memastikan misi ini berjaya, kata mereka. Tahniah kepada saudara Nadir, tentunya ini hadiah hari raya yang paling berharga untuk beliau, tulisnya dalam satu hantaran di Facebooknya. Semalam Nadir An-Nuri atau nama sebenarnya Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarul Zaman menzahirkan rasa syukur di atas kepulangan keluarganya dari Palestin. Dalam satu hantaran di Facebooknya, Nadir berkata, watak utama dalam misi gila bagi membawa keluar keluarganya ialah Perdana Menteri sendiri. Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia berkata, kisah bermula apabila dia bersama Ketua Pegawai Eksekutif CEO Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Dr. Ahmad Sani Abdul Alim Arabi, berpeluang menemui Anwar pada satu majlis di Shah Alam. Menurut Muhammad Nadir, pada kesempatan itu dia sempat memberitahu Anwar bahawa keluarganya terkandas di Rafah. Bagaimanapun, Anwar hanya sempat membelek kiriman dan memberikan respon ringkas bahawa dia akan membantu sebelum terus menaiki kenderaan ke majlis seterusnya. Hati saya mula luluh, mungkin itu bahasa orang politik saja. Namun dalam surat ada saya akhiri dengan ayat kepada Allah, jualah kami berserah. Saya langsung tawakal dan serahkan segalanya kepada Allah. Sehari sebelum Aidilfitri, saya dihubungi setiausaha politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi, watak penting yang mengusahakan misi ini, tulisnya di Facebook. Hantaran Nazir mendapat perhatian Anwar yang turut memuat naik hantaran di Facebooknya menzahirkan rasa syukur kerana dapat membantu membawa keluarga berkenan keluar dari kawasan konflik. Anwar turut menyatakan penghargaannya kepada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Kerajaan Mesir atas kerjasama yang diberikan dalam membawa keluar keluarga Muhammad Nadir Al-Nuri daripada kawasan konflik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan diucapkan tahniah kepada PAS atas ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ini insiden yang tak pernah kita tahu. Anwar dalam diam-diam adalah menjadi watak utama luar biasa di dalam satu misi yang gila, yang hampir mustahil.
menyelamatkan rakyat Malaysia yang berada dalam medan perang. Bayangkan, Anwar Ibrahim tak kecoh pun. Bukan macam orang lain. Ayam bertelur sebiji, riuh sekampung. Anda tahu siapa orang tu? Anda tahu orang-orangnya. Hanya kerana bertelur sebiji, riuh sekampung. Ada juga yang menteri tapi tak mampu lakukan apa-apa dulu zaman satu ketika dahulu. Tak payahlah sebut siapa, tak payahlah sebut di zaman apa. Tapi ada menteri ni yang bertaraf menteri, dilihat oleh netizen macam tak berfungsi. Tapi Anwar Ibrahim berbeza. Tak riuh, tak bising, diam-diam ubi berisi rupa-rupanya menjadi watak utama dalam satu misi yang gila tanpa mengira siapa dia. Laporan ini daripada Harapan Daily, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, watak utama misi gila tanpa mengira siapa dia. Tanpa mengira siapa orang yang meminta pertolongan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya menyatukan keluarga seorang rakyat Malaysia iaitu Nadir Al-Nouri dengan isteri dan anak-anaknya yang terperangkap di Gaza melalui satu misi gila. Nadir yang terkenal sebagai salah seorang aktivis yang memperjuangkan rakyat Palestin juga dikenali sebagai penyokong tegar PAS. Rupa-rupanya Anwar Ibrahim ni menolong orang tanpa melihat siapa orang tersebut. Dia penyokong PAS kah? Dia penyokong Bersatu kah? Dia penyokong UMNO kah? Dia penyokong DAP kah? Dia penyokong siapapun, Anwar Ibrahim tetap mahu menyelamatkannya. Bagi Anwar Ibrahim, walaupun dia penyokong tetap parti-parti tertentu, dia juga adalah rakyat Malaysia. Namun tanpa mengira semua itu, Perdana Menteri telah menghubungi rakan sejawat beliau dari Mesir, yaitu Presiden Abdel Fattah Al-Sisi untuk membantu menyelamatkan keluarga Nadir. Alhamdulillah, keluarga saudara Nadir berjaya disatukan. Penghargaan tidak terhingga buat sahabat saya Presiden Abdel Fattah Al-Sisi dan Kerajaan Republik Arab Mesir atas kerjasama yang diberikan, kata Anwar menerusi Facebook beliau semalam. Inilah pemimpin yang dihormati dunia. Patutlah Anwar Ibrahim disenaraikan sebagai antara 20 pemimpin dunia paling berpengaruh dalam dunia Islam. Inilah buktinya. Bukannya sia-sia. Bayangkan dengan pengaruh itu mampu menyelamatkan rakyat Malaysia. Ada orang yang memperlekeh. Tapi kalau anda yang terkena dan anda yang diselamatkan, barulah anda tahu betapa hebatnya kedudukan Anwar Ibrahim di dunia ini. Dalam catatannya juga semalam, Nadir menyifatkan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pembantu beliau adalah misi gila. Misi ini saya katakan misi gila kerana bukan mudah untuk dikeluarkan keluarga saya saat bedilan roket dan hentaman bom bertali arus, malah ketegangan di sempadan juga berlanjutan. Namun secara senyap pemimpin negara menghubungi pihak sana. Ternyata diplomasi insani ini juga lebih berkesan daripada kaedah yang lain. Prosesnya cepat, teratur dan lancar walaupun penuh dengan 1001 cabaran tersirat. Kisahnya akan keluar satu demi satu, tetapi tak semua saya berhak untuk kongsikan. Tetapi watak utama dalam misi gila ini adalah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata Nadir dalam catatan beliau. Setiausaha politik Anwar, Farhan Zulkifli, memaklumkan selepas lebih 180 hari isteri dan anak-anak Nadir tersangkut di Gaza, beliau bertemu Perdana Menteri sebelum berangkat ke Berlin bagi meminta pertolongan. Hari terakhir Ramadan, Perdana Menteri buat kejutan kepada Nadir. Seluruh keluarga beliau telah dibawa pulang ke Malaysia dengan selamat, katanya. Ekoran tindakan Anwar ini, berbagai pihak menyifatkan Anwar membantu sesiapa saja yang memerlukan tanpa mengira siapa mereka. Menurut Hisamuddin Ghazali atau Syam Gaz, Anwar mungkin tahu Nadir ini adalah penyokong tegar PAS termasuk keluarga dia di Malaysia, terutamanya ayahnya Dr. Kayu X UKM.
Tapi Anwar ketepikan semua sentimen parti politik sebab beliau menjadi Perdana Menteri untuk seluruh Malaysia. Beliau utamakan sifat insani sama manusia yang menjadi salah satu teras Malaysia Madani. Nadir adalah anak kepada Dr. Kamarul Zaman Yusof yang lebih dikenali sebagai Dr. Kayu, bekas pensara Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau juga adalah bekas setiausaha Dewan Ulama PAS ketika Datu Harun Taib adalah ketuanya. Bagus Perdana Menteri X ketepikan semua warna parti, tidak kira siapa beliau tolong. Harap sangat pihak PAS pun kena rasional. Jika Perdana Menteri ke-10 buat benda baik, pakat sokong juga katanya. Bagi Khairul Basri M. Arif, Nadir ini penyokong tegar PAS. Tapi bagi Perdana Menteri X, Nadir juga adalah rakyat Malaysia. Sebagai Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia, Perdana Menteri ke-10 tidak teragak-agak bantu siapa sahaja. Itu yang membezakan Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri yang lain yang lahir di Malaysia, tulis beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Alif Sukri, usahawan terkenal di Malaysia yang juga dikenali dengan kekayaan-kekayaan beliau. Alif Sukri mempunyai kekayaan yang luar biasa. Alif Sukri juga mempunyai perniagaan yang juga luar biasa. Alif Sukri juga dikenali sebagai orang yang suka menimbulkan pelbagai kepanasan, kontroversi yang panas, dan suka pula mempost pelbagai kontroversi di dalam media sosial beliau. Yang terkini ialah berkait dengan tarian beliau dan lagu raya yang turut menarik perhatian ramai orang, termasuklah Ketua Pemuda UMNO Malaysia iaitu Akmal Saleh yang turut menggesa mengajak netizen untuk memboikot produk Alif Sukri gara-gara tarian beliau yang dikatakan telah pun melukakan hati ramai orang. Hari ini Alif Sukri terima satu lagi tamparan yang luar biasa. Tamparan ini bukan calang-calang. Sudahlah Alif Sukri produknya diboikot. Kali ini pula tamparan yang lebih besar ialah apabila beliau disaman dengan nilai 70 juta ringgit. Saudara-saudara sekalian, kita tak tahulah adakah Alif Sukri mempunyai uang yang cukup membayar 70 juta ini sekiranya beliau kalah di dalam saman fitnah ini. 70 juta bukan satu nilai yang kecil. Ini nilai yang sangat besar. Ditambah pula Alif Sukri sekarang ini produknya juga telah diboikot. Kalaulah penjualan produk Alif Sukri mengalami kemerosotan, mampu lagi ke Alif Sukri bangkit semula? Siapakah orang yang bersungguh-sungguh? Siapakah orang yang mempunyai keinginan, keberanian menyaman 70 juta ini? Dan apa pula ceritanya? RM 70 juta. Itu jumlah tuntutan saman daripada Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir terhadap ahli perniagaan Datu Sri Alif Sukri Kamarul Zaman atas dakwaan memfitnah. Wow. Orang yang menyaman Alif Sukri ini bukanlah calang-calang. Rupa-rupanya Tan Sri, orang yang bergelar Tan Sri yaitu Abdul Kadir Sheikh Fadzir atas dakwaan memfitnah. Bekas Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Kebudayaan itu memfailkan saman selaku pelanatif terhadap Alif Sukri 37 tahun sebagai defendant pada 6 September 2023. Abdul Kadir 84 berkata usahawan berkenaan mengeluarkan kenyataan fitnah di Instagram pada Facebook dan Facebook pada 2 Julai 2023. Beliau mendakwa kenyataan itu membawa maksud antaranya pelanatif berhutang dengan defendant jutaan ringgit. Gambar pelanatif juga diletakkan pada kenyataan yang mengundang komen negatif daripada pembaca. Selain tuntutan 70 juta ringgit, Abdul Kadir meminta ganti rugi yang dinilai mahkamah
dan perintah supaya defendant memberi aku janji bertulis tidak akan menyiarkan sebarang fitnah terhadap Planative. Defendant juga dituntut melakukan permohonan maaf tanpa syarat disiarkan di akaun media sosial usahawan terbabit selama 7 hari. Alif Sukri menerusi pernyataan pembelaan pula mendakwa membuat bayaran pelaburan 30 juta bagi mematuhi perjanjian usaha sama bertarikh 26 November 2018 membabitkan Planative Defendant serta 2 syarikat. Pihak-pihak dalam perjanjian usaha sama gagal membuat pembayaran wang dilaburkan saya dan segala pelanggaran janji. Sedemikian termasuk aku janji diberikan kepada saya adalah pengetahuan Planative sendiri, kata Alif Sukri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan laporan luar biasa. Walau bagaimanapun, kita sebenarnya tunggu-tunggu isu ini. Ini apabila kerajaan bertindak luar biasa. Para pemfitnah di luar sana sepatutnya dengan segera diambil tindakan supaya kerajaan ini tidak tergugat, supaya negara ini tidak terkucar-kacir. Bayangkan karena beberapa kerat pemfitnah yang tidak serik-serik melakukan fitnah ini, banyak perkara yang tidak tepat, yang bohong, termakan oleh para netizen dan rakyat Malaysia. Yang kesiannya ialah ramai maci, paci-paci, abang-abang, datuk-datuk, nenek-nenek yang termakan fitnah tersebut bulat-bulat, yang turut menikmati dosa fitnah tersebut. Hari ini diberitakan 3 ikon pemfitnah kena panggil SKMM. Siapakah 3 ikon yang disebutkan ini? Saudara-saudara sekalian, 3 individu yang dikenali sebagai ikon pemfitnah Akhirnya dipanggil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMMN untuk rakaman percakapan. 3 individu yang dikenali sebagai menabur fitnah tersebut. Mereka yang terbabit ialah Badrul Hisham Syarin atau Cikgu Bad, Muhammad Salim Iskandar dan Wan Muhammad Azri Wan Derus atau juga dikenali sebagai Papa Gomo. 3 peribadi ini, yaitu Cikgu Bad, Salim Iskandar dan Papa Gomo, sudah beberapa kali kalah di dalam saman fitnah, didapati bersalah kerana memfitnah, tapi masih tetap juga terlibat dengan beberapa perkara termasuklah diambil keterangan siasatan kerana didakwa memfitnah. Menerusi kenyataan hari ini, SKMM memaklumkan rakaman percakapan untuk Cikgu Bad dan Salim Iskandar akan dijalankan di Ibu Pejabat MCMC di Cyberjaya. Sementara itu, Papa Gomo pula di Balai Setapak. Rakaman percakapan ini susulan aduan berkenan kandungan yang dimuat naik menerusi laman media sosial yang disaki melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jelas SKMM lagi, kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntuk hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Orang ramai diingatkan agar tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih atau palsu. Saudara-saudara sekalian, dengan laporan yang unik dan luar biasa ini, ramai juga netizen yang sebenarnya suka. Ramai netizen sebenarnya yang menanti-nanti laporan seperti ini, yaitu 3 ikon pemfitnah kena panggil SKMM. Akhirnya direkam percakapan. Orang-orang yang dimaksudkan ialah Badrul Hisham Syari atau Cikgu Bad, Salim Iskandar, dan paling penting sekali ialah Papa Gomo.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya sekali lagi, Tun Mahathir tiba-tiba tampil menyatakan sesuatu yang luar biasa. Kali ini Tun Mahathir kata, adakah Anwar dan keluarga juga diarah jelaskan semua harta? Saudara-saudara sekalian, untuk makluman Anda semua, Anwar Ibrahim adalah antara ahli parlimen yang pernah terdahulu membuat pengisytiharan harta sebagai ahli parlimen. Kalau itulah yang dikehendaki oleh Mahathir, sebenarnya Anwar Ibrahim telah pun membuat pengesahan dan juga pengisytiharan harta. Saudara, adakah persoalan daripada Tun Mahathir ini semata-mata untuk mempertahankan diri ataupun sekadar semata-mata untuk mengalihkan perhatian netizen berkait dengan isu siasatan kekayaan keluarga Tun Mahathir? Dr. Mahathir Mohamad mempertikaikan SPRM berhubung dakwaan siasatan terhadap kekayaannya. Menjadi pertanyaan sekarang ialah, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau benar Tun Mahathir tidak mempunyai apa-apa masalah, buat apa nak takut, kata netizen. Biarlah SPRM melakukan, menjalankan tanggungjawab mereka. Dan untuk perkara berkait dengan kenyataan untuk membuat siasatan terhadap kekayaan Anwar Ibrahim dan juga keluarganya, sebenarnya itu telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Jadi apalagi sebenarnya yang dikehendaki? Bekas Perdana Menteri itu turut mempersoalkan sama ada SPRM juga mengarahkan seterunya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan keluarga untuk menjelaskan harta seperti yang dilakukan terhadap anak-anaknya. Pada pendapat netizen, mereka kata, tak apalah kalau betul SPRM nak siasat keluarga Anwar Ibrahim, silakan, kata mereka. Kerana ramai yang yakin dan percaya bahawa tiada masalah untuk Anwar Ibrahim disiasat. Kerana sebelum ini Anwar Ibrahim telah pun mengisytiharkan harta beliau. SPRM kini sedang dalam proses menuntut pengisytiharan aset daripada dua anak Mahathir, iaitu Mokzani dan Mirzan. Bagaimanapun, kedua-duanya mendakwa Mahathir adalah sasaran sebenar siasatan rasuah itu. Satu dakwaan yang tidak disahkan atau dinafikan oleh SPRM. Dalam kenyataannya hari ini, Mahathir berkata bahawa notis SPRM yang dihantar kepada Mirzan menyatakan bahawa Suruhanjaya itu mendapati dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM yang meliputi penyalahgunaan kuasa. Setakat saya tahu, saya tidak pernah disiasat. Tetapi notis SPRM menyatakan saya melakukan kesalahan, kata Mahathir. Mahathir berkata bahawa dia telah memulakan saman fitnah terhadap Anwar tahun lepas kerana dakwaan dia mempunyai harta berbilion ringgit. Hingga sekarang, Anwar tidak dapat tunjuk bukti saya memiliki berbilion ringgit. Ini bermakna hingga sekarang saya belum didapati bersalah, kata Mahathir lagi. Jika SPRM ada bukti, tunjuklah, katanya lagi. Sementara itu, Mahathir turut menimbulkan persoalan mengenai kekayaan Anwar merujuk kepada akaun atau akuan berkanun oleh bekas penolong Gubernur Bank Negara Abdul Murad Khalid pada Oktober 1999 yang mendakwa Anwar mempunyai kira-kira 3 bilion dalam 20 akaun peribadi yang berasingan. SPRM pada Januari lalu berkata Badan Pencegah Rasuah BPR sebelum ini telah menyiasat dakwaan terhadap Anwar itu ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri. Siasatan mendapati tiada kes terhadap Anwar. Jadi, apalagi sebenarnya yang Mahathir mahukan? Sedangkan BPR, Badan Pencegah Rasuah pada sebelum ini telah menyiasat dakwaan terhadap Anwar itu ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri dan keputusannya ialah tiada kes terhadap Anwar. Jadi, apalagi yang dituntut oleh Mahathir? Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun tidak berpuas hati dengan perkara ini. Apa sebenarnya yang memuaskan hati Tun Mahathir? Adakah kalau Anwar Ibrahim ditangkap dan didapati bersalah barulah hati Mahathir puas? Itulah yang menyebabkan netizen
cukup hairan dengan Mahathir. Walaupun Anwar tidak didapati bersalah, kenapa statutory declaration akuan berkanun Murad tidak ditarik balik, kata Mahathir. Apakah istri dan anak-anak Anwar diarah menjelaskan semua harta mereka soalnya? Pada tahun 2012 dilaporkan Murad menarik balik akuan berkanun dan menuduh BPR memaksa dia menandatangani dokumen tersebut. Jadi rupa-rupanya Murad menarik balik akuan berkanun dan menuduh BPR memaksa. Sementara itu Anwar, istrinya, Dr. Wan Aziza Ismail dan anak sulung mereka Nurul Izzah telah mengisytiharkan harta sebelum pilihan raya umum ke-15 sebagai sebahagian daripada usaha PKR untuk membuktikan ketelusannya. Jadi, apalagi yang Mahathir mahukan? Anwar Ibrahim, istrinya Wan Aziza dan juga anaknya Nurul Izzah telah mengisytiharkan harta. Anwar sendiri mengisytiharkan pada masa itu aset bersih sebanyak 11,18 juta. Aset bersih Wan Aziza ketika itu ialah 1,36 juta, manakala aset bersih Nurul Izzah ketika itu ialah 808.761 ringgit Malaysia. Pengisytiharan aset awam terakhir Mahathir pada tahun 2019 meletakkan asetnya pada masa itu berjumlah 32,2 juta. Wow, nampaknya jumlah aset Mahathir yang diisytiharkan, pengisytiharan awam terakhir Mahathir pada tahun 2019 adalah sebanyak 32,2 juta, jauh lebih meninggalkan Anwar Ibrahim yang hanya ada 11,18 juta. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.